Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan kita sambung. Saya akan cuba buat video pengajaran kita. Video pengajaran kita iaitu bab 3, itu kesan perubahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan ekonomi 3 sektor. Ya, ini topik dalam bab 3 kita sambung. Dan saya akan lihat, saya akan bincang sekarang ni untuk kedua-dua pendekatan, itu pendekatan AEY dan juga pendekatan suntikan bocoran lah. Jadi kita akan lihat di segi kesan perubahan G terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey, dan untuk dua-dua pendekatan itu pendekatan AEY dan juga pendekatan suntikan bocoran. Okey, kita akan lihatnya ni. Okey, kita akan lihat ni. Dan oleh kerana sebelum ni kita pun dah belajar tentang proses berganda, so jangan lupa lah formula-formula proses berganda. Kita ada proses berganda, formula yang kita mudah ingat adalah yang selalu yang biasa kita guna, itu M sama dengan 1/1 tolak MPC ya. Dan kita rujuk buku rujukan, kita ingat balik nota rujukan kita. So kita bermula dengan rumus berganda itu M sama dengan okey, saya refresh balik lah. Saya refresh balik, takut kau lupa. So kita ada formula M sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan AE, di mana AE ni kita ada 3. Okey, kita ada 3, itu perubahan C, perubahan I dan juga perubahan G. So dan kita pun tahu dalam AE ni ada 3 komponen bagi ekonomi 3 sektor. Itu kita ada C, itu perbelanjaan penggunaan isi rumah, kita ada I, pelaburan, dan kita ada G, itu perbelanjaan kerajaan. Okey, so yang kena agak banyak. Sekarang ni kita masuk yang pertama dulu. Okey, kita akan lihat kesan perubahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Kita akan lihat dari segi yang pertama itu perubahan G. Okey, kesannya kepada keseimbangan pendapatan negara. Dan kita akan lihat dulu yang pertama itu pendekatan AEY. Okey, kita akan lihat yang ini dulu. Okey, sekarang ni saya ambil yang pertama itu kesan perubahan G. Okey, sekarang kita buat andaian kata kerajaan buat pertambahan dalam perbelanjaan kerajaan. Jadi maksudnya perubahan G akan meningkat. Jadi kita nak lihat apa kesan dia terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey, kita akan lihat yang ini dulu. Okey, ini saya padam yang ni sebab saya nak bikin dulu. Okey, okey, keluk ni awak jangan lupa lah. Dia punya labeling dia itu AE. So yang ni pendapatan negara, ini kosong. Okey, yang ni keluk keluaran negara. Okey, yang ni keseimbangan diserang oleh AE. Okey, AE kosong sama dengan C tambah I tambah G kosong. So kita masukkan G kosong lah. Okey, katalah ni titik keseimbangan ya, L. Okey, kita labelkan dia sebagai Y kosong. Okey, okey,
Jadi apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, okey. So yang ni kita ambil pendekatan AEY, iaitu pertambahan perubahan perbelanjaan kerajaan. Kita lihat yang ni dulu lah. Okey. Jadi kesan yang pertama sekali dari segi keluk ni, apabila kerajaan menambahkan perbelanjaan kerajaan, maka dia mesti bagi kesan kepada keseimbangan pendapatan negara. Sebab apa? Sebab G ni dia ada dalam A. Maka kesan yang pertama sekali, keluk, okay, keluk AE akan meningkat secara selari. Maksudnya dia akan meningkat ke atas secara selari. Contoh macam ni. Maka di sini kita labelkan dia sebagai AE1, C tambah I tambah G1. Jadi bermaksud di sini kita tahu sini perubahan G ni tu. Dan katalah titik keseimbangan ni kita labelkan dia sebagai M, dan apabila perbelanjaan agregat berseimbang dengan keluaran, okey, dia akan menunjukkan keseimbangan pendapatan negara. Katalah sini kita nak letak kita letak Y2 tak apa, atau okey. Jadi maksudnya apabila berlaku pertambahan perbelanjaan kerajaan ni, maka keluk ni akan meningkat secara selari ke atas. Awak kena ingat ini. Kalau kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, keluk tu akan turun ke bawah secara selari. Okey. Jadi pada Y0 ni, apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, maka kita akan capai keseimbangan pada titik M, di mana pendapatan negara akan meningkat daripada Y0 kepada Y2. Dan pada Y0, okey, pada tingkat pendapatan asal Y0 ni, di sini awak kena ingat ni kenyataan ni, iaitu wujud lebihan perbelanjaan agregat dan perubahan stok menjadi negatif. Maksudnya pada pendapatan Y0, perbelanjaan agregat lebih. Maksudnya berlaku kekurangan stok dalam negara. Maka bila berlaku kekurangan stok dalam negara, secara pihak firma secara tendensinya akan menambahkan keluaran negara dan menyebabkan pendapatan negara akan bertambah. Jadi keluaran negara akan bertambah, dan proses ini berterusan sehinggalah mencapai titik M. Dan kesannya kita boleh lihat di sini, Y0 akan meningkat kepada Y2. Jadi pendapatan negara ni akan meningkat. Jadi yang kita belajar selama ni, kalau pendapatan negara ni akan meningkat, perbelanjaan kerajaan ditingkatkan, maka pendapatan negara pun akan meningkat. Yang ni hubungan ni berlaku ni, maksudnya kita akan lihat dari segi ganda pula. So secara konsepnya kita akan lihat dari segi konseptual dulu. Nanti kita akan lihat dari segi contoh-contoh berangka. Okey. Begitu juga dengan B. Okey, jika kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, okey, seperti yang mana saya kata tadi, maka keluk penawaran akan beralih ke bawah. Lebih kurang macam ni. Kita tadi saya guna satu ni kan. Kita guna dua ni. Yang ni kita guna satu. Maka wujud di sini titik keseimbangannya baru, iaitu katalah kita nilaikan dia pada titik A, dan sini kita label dia sebagai Y1. Maka pendapatan negara akan berkurangan daripada Y0 pada Y1. Dan pada keseimbangan asal, pada pendapatan negara yang asal, kita akan lihat apabila keluk AE ini berubah kepada AE1,
Okey. Sini akan jadi C tambah I tambah E1. Maka pada uh, uh, pada tingkat pendapatan negara yang asal itu Y0, okey, maka berlaku kekurangan perbelanjaan agregat. Berlaku kekurangan perbelanjaan agregat, dan pada ketika ini firma-firma mempunyai keluaran yang lebih, iaitu positif, dan untuk mencapai keseimbangan, firma akan mengurangkan keluaran, dia akan mengurangkan pengeluaran, stok-stoknya dia akan kurang sehingga mencapai titik keseimbangan, iaitu K. Dan perubahan pendapatan negara berubah daripada Y0 kepada Y1. Yang ini pun kita akan lihat dari segi berapa peganda dia. So di sini kita boleh tulis pengurangan K, itu titik K. Okay. So dari segi konsepnya di sini ialah apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan, maka kesan yang pertama sekali awak boleh lihat yang ni. Maksudnya keluk AE akan meningkat secara selari. Okey, keluk AE meningkat secara selari ke atas, dan jika kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, keluk AE akan beralih ke bawah. So yang ni AE beralih ke atas. Okey. Dan yang ni pula keluk AE beralih ke bawah. Dua-duanya secara selari. Okey. So ini adalah kesan perubahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara, iaitu pendekatan yang pertama, iaitu pendekatan AEY. Okey. Okay, ya. So nanti saya akan forward video pengajaran ni kepada grup kita dan juga dalam Google Classroom, link dia tu. Jadi video ni secara efektifnya, maksudnya kalau awak kurang jelas, awak boleh tengok berulang kali, dan nanti insyaAllah kalau buka sekolah nanti kita akan follow up balik. Tapi bukan bermaksud bila buka sekolah ni saya akan mengajar semula 2 kali seperti yang sebelum-sebelum ni, ya. So awak pun ada peranan untuk bagi tumpuan terhadap pengajaran, walaupun pengajaran secara online ataupun tak online ni, iaitu secara video ni. Okay, sekarang ni kita akan lihat dari segi pendekatan suntikan bocoran bak. Okey, saya akan padam dulu ni. Sekarang ni kita akan lihat dari segi kesan perubahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara, iaitu pendekatan yang kedua, itu terhadap pendekatan suntikan bocoran. Okay. Suntikan bocoran. So oleh kerana sekarang ni kita bincang dalam ekonomi 3 sektor, iaitu ekonomi tertutup, maka ingat balik suntikan ni berdiri bernama suntikan J sama dengan W, dan J ni adalah suntikan, iaitu I tambah G, dan bocoran pula adalah S tambah T. Ini pelaburan, ini perbelanjaan kerajaan, S saving, tabungan, T adalah cukai. So ingat yang ni boleh. Okey, sekarang ni kita ambil contoh yang pertama, iaitu apa kesan
jika kerajaan meningkatkan fee terhadap suntikan bocoran. Jadi kita akan lihat yang ini dulu. Okey, kita akan buat keluk lah. So ingat lagi keluk suntikan bocoran. Kalau belajar matematik tu dia ada sampai negatif kan. Padam sikit tu. So awak salin yang turun tadi tu. Kena lekatkan sikit. Okey, di sini S I G E, okey, semua ni kosong. Kata negara. Okey, yang paling senang sekali dalam suntikan bocoran tu, awak jangan lupa ni keluk awak ni. Okey, keluk suntikan lah yang paling senang. Horizontal kan keluk dia. So saya buat tengah-tengah sikit sebab saya nak isi dua keluk. Okey, so jadi I kosong tambah G kosong. Okay, saya buat I kosong G kosong. Okey, kemudian keseimbangan dia bocoran. Okey, itu S tambah G. Okey. Nampak sikit lah. Padam sikit lah ni. Tinggi sangat lah. Okey, kita letak di sini. Okey, I kosong tambah G kosong. Okey, sini keseimbangannya. Okey, apabila keluk suntikan dan bocoran berselang akan capai keseimbangan lah. Okey, katalah kita labelkan dia dengan Q. Okey, ini keseimbangannya. Okey, itulah. So yang ni awak jangan lupa lah kan. So yang ni format keluk suntikan bocoran lah. Okey, sekarang ni apabila kerajaan kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, apa kesan dia terhadap keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan suntikan bocoran? Sama ikutlah. Okey, bila meningkat ni secara positifnya keluk suntikan ni akan beralih ke atas secara selari. Di sini kita labelkan I kosong tambah G. Nak buat G1 ke G2. Kita boleh letak lah. Kita letak G2 pun tak apa. Kita sama ni tadi. Okey, ini kita lalu ke R. Okey. Dan apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, maka keluk suntikan tu akan beralih ke atas secara selari. Ingatlah, keluk suntikan tu akan beralih ke atas secara selari dan akan mencapai titik keseimbangan pada titik R dan akan menyebabkan pendapatan negara bertambah daripada Y0 dari guna 2 kepada Y2. Okey, dan pada tingkat pendapatan negara yang asal iaitu Y0, kalau kita tengok secara vertikal, okey, kita akan dapati wujud kekurangan perbelanjaan agregat, iaitu suntikannya kurang. Wujud kekurangan perbelanjaan agregat dan berbanding dengan stok. Pada Y0 ni kalau kita lihat secara vertikal, kalau kita lihat di sini, maksudnya suntikan tu kurang, perbelanjaan agregat yang kurang berbanding dengan stok. Jadi stok mengalami lebihan lah. Maksudnya positif dalam pasaran. Jadi proses ini
Ini akan menyebabkan macam tadi juga, firma secara tendensinya dia akan mengurangkan keluaran, dan proses ini berlaku secara berterusan sehinggalah mencapai titik keseimbangan yang baru, itu pada titik A, dan pendapatan negara akan meningkat daripada Y0 kepada Y2. Okey. Dan okey. Okey, jelas. Okey. Jadi pada tingkat pendapatan asal Y0 itu, okey, pada tingkat pendapatan Y0 itu, okey, macam saya terang lagi. Oh, maaf ni. Sorry. Terbalik. Ya, ni kena jelas. Okey. Pada tingkat pendapatan negara yang asal itu Y0, iaitu di sini. Dan kalau kita lihat secara vertikal, maka berlaku lebihan suntikan. Maka pada masa ini firma akan menambahkan keluaran. Maksudnya firma akan menambahkan keluaran sehingga menyebabkan pendapatan negara mencapai keseimbangan, dan proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan lah. Itu. Ya. Okey. Dia sama macam AEY tadi lah. Okey. Yang kata vertikal ni maksudnya awak lihat daripada Y0 ni, awak lihat vertikal macam ni. Untuk lihat vertikal seorang menegak. Jadi maksudnya pada pendapatan asal Y0, kita akan lihat suntikan ni lebih besar daripada bocoran. Maksudnya suntikan lebih dalam pasaran. Maksudnya berlaku wujudnya lebihan suntikan. Maka firma dia akan menambahkan keluaran dan menyebabkan pendapatan negara bertambah. Jadi proses ini dia akan berlaku secara berterusan sehinggalah suntikan itu sama dengan bocoran. Itu. Dan akan mencapai keseimbangan daripada Y0 kepada Y2. Okey. Ini jelas. Okey. Sekarang ni kita lihat dari segi pengurangan perbelanjaan kerajaan. Okey, sama juga macam AEY. Apabila berlaku pengurangan dalam perbelanjaan kerajaan, maka keluk suntikan ni dia akan beralih ke bawah. Dia akan beralih ke bawah secara senari. Maksudnya kita boleh lukis di sini. Sini kita labelkan I0 G1. Dan katalah titik keseimbangan yang baru itu adalah P. Okey. Kita lukis sini. Dan sini kita labelkan Y1. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, keseimbangan pendapatan negara dia akan berkurang daripada Y0 kepada Y1. Dan pada masa keseimbangan pendapatan negara yang asal, kalau kita lihat secara vertikal, dia akan menunjukkan kepada kita berlaku kekurangan suntikan. Kalau kita lihat secara vertikal macam ni, vertikal macam ni, pada Y0 kita akan lihat di sini.
lihat secara vertikal. Lihat di sini. Maksudnya pada ketika ini berlaku kekurangan suntikan. Berlaku kekurangan suntikan dalam pasaran. Dan Filmore pada ketika ini dia akan mengurangkan keluaran. Dia akan mengurangkan. Bila suntikan kurang dalam pasaran, dia akan mengurangkan keluaran. Dia akan mengurangkan pengeluaran itu secara berterusan sehinggalah mencapai keseimbangan pada titik P. Itu. Dan apabila mencapai keseimbangan di sini, maka dia seolah-olah macam teluk tu beralih daripada Y kosong beralih secara berterusan dalam pasaran. Maka Y kosong akan mencapai keseimbangan negara pada Y1. Okey, boleh. Jadi sekarang ni dia punya konsep dia secara rumusannya, maksudnya apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, keluk I tambah G beralih ke atas. Ini pusatnya. Dan jika kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, maka keluk I tambah G beralih ke bawah. Dan kedua-dua ni adalah secara solari. Okey. Boleh jelas. So yang ini dia teknikal sikit. Jadi sebab tu elok kita buat video ni, tak apa. Kita boleh rujuk video ni secara berulang kali. Dan nanti kita akan bincang lagi lah. Okey, boleh. Okay. Saya punya target ni, video pengajaran saya ni kalau boleh setiap satu siri video saya tu saya tak mau lebih setengah jam. Setengah jam tu bagi saya lama lah. Saya takut nanti pelajar-pelajar tak boleh bagi tempat. So saya akan teruskan perbincangan ni untuk apa kita kata bagi contoh data kuantitatif. Dari segi pengiraan, kita nak apply bagaimana berlakunya perubahan perbelanjaan kerajaan ini dalam soalan kuantitatif ataupun penyelesaian dalam bentuk pengiraan. So saya rasa setakat ni dulu, dan saya akan buat siri video yang kedua. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.